Kali terakhir saya rasa suasana macam ni, waktu umur saya 12 tahun. Selepas 41 tahun, baru saya rasa balik suasana macam ni. Lori anak lelaki saya sendiri. Bagi mereka merasai macam mana kita rasa dulu, kan, keseronokan dia. Untuk orang pergi melihat ukiran Jawa itu harus pergi ke Jawa. Jadi kami buat itu adalah untuk memastikan bahawa budaya leluhur kami dikenal, kemudian dipelihara, selanjutnya akan menjadi satu kebanggaan. Kami orang Jawa kata tanah pusaka itu kalau tak diurus menjadi puaka. Pusaka jadi puaka. Itu orang Jawa pesan begitu. Jadi tanah pusaka ini kena urus dengan baik. Namanya si Ambeng, tapi setakat dia menjamah selera. Lepas tu dibungkus, jadinya namanya bontrot. Sampai rumah jadi berkatnya balik kenduri. Kampung Parit Bugis, Muar Johor. Dikelilingi kehijauan tanaman kelapa sawit, perkampungan ini didiami penduduk berketurunan Jawa. Asalnya, kampung ini dibuka oleh orang Bugis pada 1909, namun disebabkan tanaman getah yang diusahakan tidak menjadi, mereka berhijrah ke tempat lain dan kawasan yang dinamakan Parit Bugis ini diambil alih oleh imigran dari Jawa pada 1913. Warisan seni budaya negara asal masih utuh dikekalkan sehingga menjadi tarikan pengunjung. Kunjungan ke Kraton Embah Anang, sebuah galeri yang dibuka sejak tahun 2014, bagaikan membawa kita ke tanah Jawa. Kraton Embah Anang ini adalah sebenarnya rumah lama. Jadi kami orang Jawa kata tanah pusaka itu kalau tak diurus menjadi puaka. Pusaka jadi puaka. Itu orang Jawa pesan begitu. Jadi tanah pusaka ini kena urus dengan baik. Oleh kerana ini tanah leluhur kami, maka kami berfikiran kena buat sesuatu. Kebanyakan koleksi dibawa sedikit demi sedikit oleh keluarga Johar dari Indonesia sejak 1990-an. Malahan, seni bina galeri ini diinspirasikan daripada Masjid Agung Demak yang dibina pada abad ke-15 oleh ulama yang menyebarkan agama Islam di Indonesia. Masalah dia, untuk orang pergi melihat ukiran Jawa itu harus pergi ke Jawa. Maka kami berpakat untuk membawa ukiran-ukiran itu kemari. Malah sebahagiannya kami bawa pengukir itu datang sini. Dan mereka memberi hikmat nasihat bagaimana untuk mengukir dengan baik. Dari seni bina, keluarga Johar turut membawa seni warisan Jawa seperti wayang kulit, kuda kepang, barongan dan gamelan yang turut digunakan komuniti Jawa di Parit Bugis. Jadi kami buat itu adalah untuk memastikan bahawa budaya leluhur kami, Jawa ini, terus dikenal, kemudian dipelihara, selanjutnya akan menjadi satu kebanggaan bagi etnik Jawa terutamanya, kemudian kepada etnik Melayu. Kerana kita orang Jawa adalah di bawah rumpun Melayu. Dalam kemeriahan sambutan Ramadan, hidangan utama masyarakat Jawa yang kini turut dinikmati seluruh Malaysia, nasi ambeng, menjadi tumpuan kami. Umumnya, nasi ambeng dikenali sebagai hidangan besar bagaikan 3 juadah dalam satu. Nasi ambeng terkenal sebagai hidangan rakyat kerana penduduk kampung bukan sahaja berkongsi kos membeli bahan masakan, malahan penyediaannya dibuat secara bergotong royong pada setiap majlis kerakyatan termasuk bulan Ramadan. Yang paling penting sekali nasi ambeng itu yang disebut-sebut berkatnya tu ini nasi ayam ingkung.
kita buat kenduri, mengirim arwah, biar sampai tempatnya. Yang keduanya, sebab dia ayam ingkung dia cuma semua sekali mesti nak ada. Kalau tak cukup, tak boleh. Berasal dari perkataan manengkong, hidangan ayam engkong ini turut memberi makna memanjat doa sebagai lambang kesyukuran atas segala nikmat yang diberi. Lazimnya hanya ayam kampung atau ayam pencin digunakan kerana tempoh memasaknya yang lama. Setelah direbus bersama garam dan kunyit selama 20 minit, ayam engkong kemudiannya dimasak lagi. Kali ini bersama tumisan kayu manis, serai, bawang, cili dan hali giling serta serbuk jintan. Air asam jawa, garam dan perasa menjadi pelengkap resepi tradisi ini. Selain nasi putih dan ayam engkong, komponen lain di dalam talam nasi ambeng termasuk sambal goreng Jawa iaitu hasil campuran tahu kering, tempe dan kentang goreng. Nasi ambeng juga tidak lengkap tanpa mi dan bihun goreng. Hidangan 3 dalam 1 ini disusun di dalam talam bersama apam serabi dan serunding. Dengan saiz hidangan yang besar, secara tradisinya nasi ambeng yang dihidangkan dalam satu-satu majlis hanya untuk dijamah dan selebihnya dibawa pulang. Namanya nasi ambeng, tapi dia setakat dia menjamah selera. Lepas tu dibungkus, jadinya namanya bontrot. Sampai rumah jadi berkatnya balik kenduri. Sebutan ini tu. Ini oleh-oleh bapak balik kenduri. Berkatnya, doanya daripada orang tua dulu. Alhamdulillah. Rukun anak-anak, alhamdulillah lah. Itulah dia punya pendekatan tujuan ni, kelebihan nasi ambeng. Adab kita tu tak ketinggalan lah. Masih ingat lagi pada kita. Macam mana sekalipun, kita tetap nak buat. Selain menjamah hidangan sambil mempelajari falsafah di sebalik tradisi nasi ambeng, kami turut diperkenalkan kepada kuih tradisional Johor, kuih kering. Resepi tradisi turun-temurun yang dipelajari Siti Salbiah Aksan hanya menggunakan bahan asas seperti telur, tepung pulut dan serbuk yang dikenali sebagai pijar yang digaul sebati sebelum dicanai dan dibentuk. Sebab kuih tu sekarang dah tak ada. Dulu dekat Negeri Sembilan kuih tu popular. Dekat Selangor, dekat Melaka. Memang kuih tu dulu memang ramai yang suka. Tapi sekarang itulah dah luput sebab macam generasi baru ni macam dah tak nak buat. Sebab tu saya nak ajar pada anak saya ni. Saya nak wariskan pada dia. Sementara kuih ditoskan minyak, air dan gula dimasak hingga pekat seperti sira. Kuih tadi dimasukkan semula ke dalam sira dan dikacau hingga siap. Kalau dulu, masa saya kecil-kecil memang untuk hari raya sahaja. Kalau tak rumah-rumah saudara buat pengantin, tu kita akan bagi. Tapi pada saya sekarang ni saya macam nak komersialkan. Jadi kita tak kisahlah bila ada kawan buat kenduri, saya pun suka bawa. Macam tu. Jadi orang ingat balik kuih tu. Kalau kita tak buat macam tu, nanti kuih tu akan pupus macam tu aja. Tidak jauh dari Kraton Embah Anang terletaknya Masjid Jami' Nurul Iman yang dibuka pada tahun 1964 setelah dibina sendiri oleh 4 karya mahir tukang. Sebelum ketibaan Ramadan, menjadi tradisi komuniti Jawa di Kampung Parit Bugis untuk bergotong royong membersihkan masjid. Gotong royong tu setiap tahun sebelum puasa tu
memang kita akan mengadakan gotong royong untuk membersihkan masjid yang surau-surau mana sekelilingnya, ke kubu yang mana itulah karya sini yang digunakan selalu, yang kita selalu jalankan aktiviti-aktivitinya. Biarpun pernah menerima tawaran RM1 juta untuk membina masjid baharu pada tahun 1990, penduduk kampung membuat keputusan untuk mengekalkan warisan mereka. Namun mereka turut berusaha untuk mendapatkan dana bagi menaik taraf dan membaik pulih tanpa mengubah struktur asal bangunan ini. Kita tak usik yang bangunan asal, cuma dinding, cermin tu kita akan tukar pada sliding ke dinding yang sekerat batu. Pasal papan tu dah mula mereput sikit lah, dah 60 tahun. Betul bangga dengan tradisi. Ya, tradisi tu. Jadi kita kekalkan tiang macam tu, semua macam tu lah, yang atas semua kekal. Kita tak akan ubah. Dari masjid, kami kemudiannya di Pelawar Bilal Masjid Nurul Iman, Sakri Juahir, menziarahi tanah perkuburan Kampung Parit Bugis. Masyarakat Jawa ada percaya di bulan puasa ni arwah leluhur kita akan pulang menengok anak cucu berpuasa. Jadi sempena itu kita akan membersihkan kawasan-kawasan kubur dan kawasan-kawasan masjid. Sejak sebulan sebelum berpuasa lagi, menjadi adat komuniti di sini beribadah bukan sahaja untuk diri sendiri, malahan untuk memanjangkan doa buat mereka yang telah pergi. Bulan Syakban tu dikenali oleh masyarakat kita sebagai bulan ruah. Bulan ruah tu di masa sebulan tu kita banyak mengadakan kenduri kendara dan yasin tahlil dihadiahkan kepada leluhur-leluhur kita, arwah leluhur kita. Jadi bulan itu memang untuk mengenang leluhur kita. Sementara menunggu senja, kami mengikuti Mesnan Wagir, seorang ahli jawatan kuasa Persatuan Jawa Parit Bugis, mencari buluh untuk membuat pelita yang dikenali sebagai Dimar Uplik. Pembuatan buluh ni kita melibatkan kurang kos. Pertama kita tak perlu nak beli barang ni, kita cuma cari barang-barang yang terpakai. Maksudnya kan, jadi orang-orang yang tidak mampu dia boleh buat pelita ni. Tak bermasalah dari segi keuangan. Hanya bermodalkan dengan minyak tanah sahaja. Turut dibantu anak buahnya, Nur Aiman Asyakirin, Mesnan mencari buluh tua untuk mengelakkan pelita menjadi kecut dan rapuh. Kembali ke Kraton Embah Anang, buluh dipotong untuk membuat bekas minyak tanah. Bekas air tin kemudian dipotong dan dibentuk sebagai pemegang sumbu serta penutup bekas minyak tanah. Akhir sekali, buluh panjang dibelah sebagai tiang Dimar Uplik ini. Pelita satu biji kalau kita beli, berharga lebih kurang 60 sen, gitu-gitu RM1. Kalau kita nak buat 100 ke 200 biji, melibatkan kos yang tinggi. Jadi kalau kita guna buluh, percuma. Cuma guna tenaga saja. Itu yang pengetahuan saya lah. Tapi sebelum ni pun sebetulnya ada benda-benda lain yang kita boleh buat. Seperti bintang, bulan. Dan itu adalah untuk keceriaan. Mana menyambut bulan puasa ni, kita perlu ceria. Tak perlu susah. Jangan kita berpuasa, tak makan, jadi sedih, jadi susah. Jadi untuk menghilangkan kesedihan, kita buat kerja-kerja yang macam ini. Jadi bulan puasa, daripada pengetahuan kita pada mbah kita dulu, memang perlu masang pelita. Kenapa? Takut mbah leluhur kita akan pulang ke rumah kita sedianya tidak bergelapan. Jadi bercahaya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan kelonggaran prosedur operasi standard bagi aktiviti keagamaan buat jemaah yang mempunyai vaksin COVID-19 yang lengkap, suasana masjid seperti di Parit Bugis ini kembali meriah
terutamanya dalam menyambut Ramadan. Lebih ramai karya berpeluang menunaikan solat tarawih, tadarus Al-Quran dan moreh bersama. Benda tu kita nak taruh depan sekali untuk Pak Imam dan Pak Imam biasa duduk yang depan lah, orang yang lebih tua daripada kita. Bila dia dah makan, dah menjamah selera, baru diagihkan, disambung-sambungkan. Bersama menjamah tu kita digagihkan. Bukan kita nak makan. Yang dimakan, ya makanlah. Yang tak, yang buruk itu je. Bukan kita nasi ambang cuma kita buat satu ataupun dua. Bukan orang tu yang makan, tak. Kita diagihkan. Biasanya gitu. Hidangan nasi ambeng turut mempunyai adabnya. Imam, penghulu atau ketua masyarakat selalunya akan mula menikmati juadah terlebih dahulu. Sebagai makanan yang menyatukan, tidak kira jumlah talam yang disaji, setiap jemaah pasti dapat merasa dan membawa juadah ini pulang sebagai berkat. Satu lagi tradisi unik yang telah lama dilupakan berlaku setelah selesainya aktiviti di masjid. Dahulu, ia memeriahkan suasana Ramadan. Kini rentak tradisi kotean, sekadar hiasan memori lama. Kotean ni kita mainkan selepas habis sembahyang tarawih. Menunjukkan kita dah habis sembahyang tarawih kat masjid ni lah. Lepas tu kita main kotean tu dengan nama dia ni Kentong dan dengan anak dia nama dia Palu. Untuk mendapatkan bunyi kuat, pilihan kayu keras seperti leban, nangka atau kempas penting dalam menghasilkan kentong. Kotean ni biasanya orang-orang Jawa yang main. Zaman sekarang ni kita tengok budak-budak sekarang dengan gadget dia, dengan permainan handphone dia. Tapi zaman dulu tak ada. Inilah mainan kita untuk hiburan kita masa kanak-kanak sampai dewasa. Kembali di Kraton Embah Anang, kami dikejutkan dengan suasana meriah bagai hari raya. Gelanggang dibuat untuk permainan tradisi Jawa iaitu obak atau dikenali umum sebagai galah panjang. Main obak ni memang dia larut malam sampai pagi. Sampai menjelang sahur lah. Jadi tak ada kegiatan apa lagi, nak main apa tak ada, main obak lah. Dia sampai pukul 4 pagi, kadang sampai pukul 5, kadang sampai orang tuanya jemput pergi suruh balik. Tak dah nak waktu sahur dah nak habis kan. Jadi untuk mengisi masa lapang tu memang tiap-tiap malam tu lah. Mengimbau kenangan lalu, Tajuddin berkata permainan obak ini tidak terhad pada satu kejiranan sahaja. Dia bukan satu tempat je, boleh pindah-pindah. Ada lawan. Nanti grup sana lawan grup sini sampai habis malam 7 likur lah. Sebelum nak raya tu. Memang tiap-tiap malam ada aktiviti itu. Kira dalam satu kawasan mukim. Bukannya satu kawasan kampung sini. Nanti berlawan sini, lawan sana. Nanti lawan sana. Pindah-pindah lah tiap-tiap malam tu. Besok pagi-pagi boleh terus pergi kebun. Dan memang ya kerja kat kampung. Pencarian kisah Ramadan Jawa Johor bagai perjalanan kembali ke masa lampau. Kebanyakan amalan di sini masih utuh tanpa dipaksa walaupun diancam peredaran massa. Moga usaha murni penduduk di sini menjadi inspirasi untuk sentiasa memartabatkan warisan tradisi tidak mengira bangsa. Tarikh saya rasa seseram macam ni waktu di kampung saya sendiri, waktu seumur saya 12 tahun 1982.
Selepas 41 tahun, baru saya rasa balik suasana macam ni. Kan? Semasa saya nak buat kenduri anak lelaki saya sendiri. Pada hari ini lah, rasa terharu dan gembira lah. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada Mac 2020 lalu, ekoran penularan wabak COVID-19 menyaksikan semua acara keraian membabitkan perhimpunan orang ramai tidak dibenarkan. Namun, kejayaan negara mencapai imuniti kelompok menerusi program vaksinasi pada suku ketiga tahun lalu membolehkan negara beralih ke fasa pemulihan. Peralihan ini membolehkan kehidupan rakyat kembali normal walaupun terpaksa mematuhi beberapa prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Namun semua itu tidak menghalang acara keagamaan dan keraian seperti kenduri kahwin kembali disambut meriah oleh segenap lapisan masyarakat di negara ini. Bagi dua pasangan pengantin baharu, Muhammad Syahir Muhammad Fauzi dan Siti Nurhatisha Zairizam serta Muhammad Mubasir Marzuki dan Nur Bazlina Yusari, mereka tidak menyangka majlis persandingan yang pada mulanya dirancang secara kecil-kecilan bertukar menjadi begitu meriah. Majlis anjuran kumpulan rukun tetangga Taman Ru dan Pinang, Sungai Petani ini menyaksikan Raja Sehari diraih dalam satu kenduri cara lama. Selepas PKP ni, duduk bersembang kawan-kawan, ramai mengadu tak boleh buat kenduri dan ketidakkemampuan. Jadi cerita saya idea kalau boleh dekat-dekat nak Ramadan ni selalunya orang buat kenduri. Jadi kalau boleh kita cuba satukan penduduk, kita cuba buat satu kenduri yang mana atas pemufakatan penduduk. Jadi siapa-siapa yang niat ada azam nak buat kenduri tu bolehlah campur bagi sumbangan. Kebetulan dalam kenduri ni ada daripada penduduk yang belum buat kenduri lagi setelah berkahwin pada musim PKP itu. Jadi kita syorkan dia bersetujulah untuk join sama kenduri ni. Kenduri kendara suatu ketika dahulu adalah cerminan semangat kerjasama dan kesepakatan warga setempat. Dan nilai inilah yang cuba dikembalikan. Bermula dari proses mencari buluh bagi membina kemah atau lebih dikenali sebagai balai, hinggalah duduk bersimpuh makan sedulang. Semuanya dilakukan mereka secara bergotong royong. Bak kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Bagi memastikan binaan rangka kemah kukuh, batang buluh yang digunakan itu diikat teguh menggunakan dawai. Sama seperti kemah kenduri kahwin pada zaman 70-an dan 80-an, kanvas digunakan sebagai bumbung. Sebaik sahaja rangka disiapkan, kerja-kerja menaikkan hamparan kanvas berukuran 10 kali 8 meter dilakukan. Ia kemudiannya diregangkan agar air tidak bertakung sekiranya hujan. Di kemah inilah nanti tetamu akan duduk sambil menjamu selera. Kenduri dulu ni kita ambil daripada pendapat dengan kawan sebab kenduri ni macam di segi catering ni lauk biasa dah. Tapi teringinlah makan lauk macam dulu-dulu. Inilah mai daripada pikiran daripada kawan-kawan semua untuk kita makan masak semua dalam bentuk dulu-dulu lah. Jadi insyaAllah kita ubah sikit selera untuk kali ni. Yang kedua kita nak pastikan orang-orang muda tahu macam mana konsep kenduri dulu-dulu. Ini kenangan kita yang kita cuba kembalikan sedikitlah untuk tetapan masyarakat ketika inilah. Kaum wanita pula mula membuat bunga telur yang diperbuat daripada kertas warna. Kertas dipotong mengikut bentuk bunga yang ingin dihasilkan. Potongan kelopak kemudiannya dicantum pada lidi buluh menggunakan gam kanji. Ia kemudiannya digulung sehingga menjadi kuntuman indah warna merah jambu. Jambangan ini akan mengisi pahar yang menghiasi pelamin pada majlis persandingan nanti. Seperti adatnya, bunga pahar juga menjadi cenderahati buat tetamu merenjis pengantin. Jika diimbau kembali, asalnya isi bunga telur sememangnya adalah telur, tetapi kini ada yang menggantikannya dengan gula-gula dan lain-lain.
Kumpulan wanita ini juga giat menyiapkan sampul kertas yang akan dijadikan bekas hadiah kepada tetamu. Sampul daripada helaian naskah akhbar lama ini bagi menggantikan beg kertas hadiah tetamu yang banyak digunakan sekarang. Seperti bunga telur, lipatan kertas akhbar lama ini dilekatkan menggunakan gam kanji. Ia kemudiannya dibiarkan kering beberapa hari. Untuk majlis yang bakal diadakan, mereka perlu menyiapkan sekitar 800 sampul. Usai sahaja kerja membuat bunga telur dan sampul hadiah, kumpulan wanita terbabit turun ke tapak utama bagi membantu penduduk lelaki menyiapkan kemah pelamin. Kepingan pallet digunakan sebagai tapak untuk platform di mana pelamin dibina. Pallet kemudiannya ditutup dengan kepingan plywood tebal agar ia rata dan mampu menampung berat pengantin serta tetamu yang berdiri di atasnya. Fabrik pelbagai warna dan tumbuhan hidup telah digunakan sebagai bahan asas dalam pembinaan pelamin. Dengan bermandi cahaya bulan dan bertemankan alunan tingkah kumpulan kompang yang sibuk berlatih, kerja-kerja menghias pelamin tradisional dilakukan dengan penuh teliti. Pada waktu dahulu, kenduri kendara sebegini akan dilakukan pada waktu cuti sekolah kerana mudah untuk semua berkumpul dan merewang. Kesibukan persiapan pula akan membuatkan mereka yang terlibat tidak pulang ke rumah dan tidur di bangsal yang dibina sementara bagi kelancaran aktiviti gotong royong. Namun semuanya tinggal kenangan dek ditelan arus pemodenan. Segala urusan perkahwinan kini semua diserahkan kepada perancang perkahwinan. Sehari sebelum majlis persandingan adalah hari yang paling sibuk untuk penduduk wanita taman ini. Ia kerana pada hari inilah semua persiapan harus mereka selesaikan. Antaranya adalah menyiapkan bungkusan hadiah untuk tetamu. Tugasan pertama mereka adalah membungkus kuih seperti kuih bangkit, putu kacang, wajik atau bahulu ke dalam plastik kecil. Bungkusan kuih ini kemudiannya akan dimasukkan ke dalam uncang kertas akhbar lama yang telah disiapkan beberapa hari lalu. Selepas itu, mereka perlu merebus hampir 1,000 biji telur. Telur yang telah siap direbus itu kemudiannya akan disejukkan terlebih dahulu sebelum diletakkan pada bunga telur. Sementara lebihannya pula akan dibungkus menggunakan kertas tisu merah jambu untuk dijadikan buah tangan kepada para tetamu. Telur bersama uncang yang berisi kuih ini akan dihadiahkan kepada tetamu sewaktu majlis persandingan nanti. Pemberian telur sebagai buah tangan ini dianggap nostalgia kerana ia tidak dilakukan lagi pada kenduri masa kini. Sementara itu, di bawah kemah lain, tugas membasuh pinggan mangkuk corak lama yang akan digunakan semasa kenduri keesokan harinya giat dijalankan serancak perbualan jiran setaman. Jika sebelum ini majlis kenduri moden banyak menggunakan pinggan pakai buang, kali ini penduduk sepakat mahu menggunakan pinggan kaca lama yang terdapat dalam simpanan mereka. Tidak ketinggalan, dulang ayan bercorak digunakan untuk mengangkat hidangan. Bagi membersihkan kotoran yang melekat kerana lama tidak digunakan, mereka merendamkannya ke dalam air bercampur cuka makanan beberapa hari sebelum mencucinya. Pinggan yang telah siap dibasuh ini kemudian dibiarkan kering. Sambutan penduduk alhamdulillah setakat ala semua bagi komen yang baiklah. Jadi dengan sumbangan yang tak kemampuan bagi kerjasama, tenaga dan sebagainya, semua terlibat. Jadi alhamdulillah bukan setakat kaum Melayu saja, Cina, India semua terbit semua. Jadi semua sumbangan pun semua penduduk, tak kira bangsa lah. Menjelang petang, bunga telur yang telah siap dibawa ke pelamin di mana kerja memasang bunga pahar sedang dilakukan. Seperti zaman dulu-dulu,
batang pisang digunakan sebagai asas untuk binaan bunga pahar. Batang pisang yang diletakkan pada pasu besar kemudiannya dibalut menggunakan kertas minyak berwarna coklat. Bunga telur kemudiannya dicucuk pada batang pisang bagi membentuk pahar yang diinginkan. Dahulu, bunga pahar adalah pelengkap kepada hiasan pelamin sebelum ia kini diganti dengan hiasan bunga hidup atau sintetik. Bagi pengantin ni dia memang teruja jugalah kan nak merasai zaman-zaman bersanding zaman dulu kan. Lagipun dia pun tengok gambar-gambar saya masa dulu pun dia pun rasa macam berminat nak buat macam itulah kan. Saya rasa seolah saya kembali ke zaman muda dulu kan. Memang seronoklah zaman budak-budak dulu. Lah ni kita dah dewasa kan, anak-anak pun bagi mereka merasai macam mana kita rasa dulu kan, keseronokan dia, kepekatan orang ramai kan. Sementara itu di bawah kemah utama pula, kumpulan kompang sibuk menjalani latihan bagi memantapkan persembahan mereka untuk keesokan harinya. Mereka terdiri daripada remaja taman berkenaan. Walaupun pernah memasuki pelbagai pertandingan, tetapi kenduri ini adalah kali pertama mereka mengadakan persembahan untuk majlis perkahwinan. Oleh itu, bagi mendapat keserasian tempo, latihan disambung semula pada sebelah malam. Ada sumbang sikit. 1, 2. Lepas tu yang penting lagi mengambil untuk. Bagi menjimatkan masa, kerja-kerja memotong semua bahan mentah dan melapah daging yang akan digunakan dalam masakan dibuat pada waktu yang sama. Ia dilakukan secara beramai-ramai dan berlanjutan sehingga ke tengah malam. Selain keriuhan suara orang bergotong royong, bau harum dari tumisan rempah ratus turut mengisi ruang udara sekitar taman. Walaupun keletihan, penduduk berasa gembira kerana dapat merasai semula kemeriahan yang telah lama terhenti. ...26 Mac 2022, hari yang dinanti-nantikan. Seawal jam 7 pagi lagi, penduduk Taman Ru dan Pinang mula berkumpul di tapak di mana majlis persandingan bakal berlangsung. Tugasan utama mereka pada hari ini adalah menyediakan juadah makan tengah hari untuk jamuan tetamu yang bakal tiba. Jika kenduri sebelum ini, mereka memasak menggunakan dapur gas, namun untuk hari ini, mereka kembali menggunakan kawah dapur kayu sama seperti yang diamalkan orang tua-tua dahulu. Suasana ini sedikit sebanyak menggamit semula memori zaman kanak-kanak. Kali terakhir saya rasa seseorang macam ni waktu di kampung saya sendiri, waktu umur saya 12 tahun, tahun 1982. Selepas 41 tahun, baru saya rasa balik suasana macam ni. Kan? Semasa saya nak buat kenduri anak lelaki saya sendiri, tahun 2022. Pada hari ini lah. 26 bulan 3 2022. Rasa terharu dan gembira lah. Sementara menanti nasi pengantin dan lauk pauk masak, penduduk menjamu sarapan pagi. Menunya juga istimewa, nasi nyorok. Dahulu, nasi nyorok atau nasi sarapan adalah hidangan wajib untuk makan pagi ketika majlis kenduri. Nasi ini biasanya dihidangkan dengan gulai, ikan masin, sambal belacan dan ulam-ulaman. Ada juga yang lebih gemarkan nasi kerak, iaitu kerak nasi dicampur bersama lauk dan dimakan secara beramai-ramai di dalam dulang. Menjelang tengah hari, kelibat tetamu mula kelihatan di perkarangan majlis. Bagi menyemarakkan aura nostalgia, kebanyakan tetamu wanita mengenakan busana tradisional dengan kelubung batik. Masing-masing membawa mangkuk tingkat atau sia yang berisi pelbagai jenis kuih muih untuk diserahkan kepada tuan rumah.
Satu sudut khas disediakan untuk menyambut sia berkenaan. Bagi kebanyakan penduduk, tradisi wanita membawa sia seperti ini sudah lama tidak dilihat mereka. Malah lebih menyedihkan lagi, budaya pertukaran juadah yang dibuat menerusi tradisi membawa sia ini juga dilihat sudah luput di telan zaman. Usai mengeluarkan kuih yang disumbangkan tetamu, sebagai balasan, petugas kenduri akan mengisi semula mangkuk tingkat itu dengan nasi dan lauk untuk dibawa pulang tetamu terbabit. Sementara, kuih yang disumbangkan tetamu akan dihidangkan semula kepada semua yang hadir. Lauk ni kalau kawasan utara ni, kita ada 4-5 jenis lah. Tapi kalau yang semestinya kita ada, orang panggil sini rendang besar. Rendang besar tu makna satu daging macam masak hitam, masak betul lah. Lepas tu kita ada gulai kacang ataupun rendang kecil kat sini, dia ada. Lepas tu kita ada kabu togel, lepas tu kita ada buah nenah. Itu yang kita ada macam dulu-dulu. Sambil menjamu selera, mereka mengimbau kisah-kisah lama. Bagi ibu bapa yang membawa anak-anak, ini adalah masa untuk mereka menceritakan pengalaman menghadiri kenduri sewaktu kecil dahulu. Memang tak jumpa lah macam ni kalau tak buat. Orang kami pun tak nak rasa macam ni, saya pun umur saya pun tak nak rasa macam ni. Dengan balai dah, dengan nasi apa peridang macam ni, dengan telur mungkin macam ni, memang tak jumpa. Kan? Kalau ni memang tak ada duduk gelut lah. Belum jadi memang jarang lah jumpa. Ya, jumpa. Kenang balik lah dulu-dulu ni. Nostalgia kenduri dulu-dulu ini banyak menyingkap semula kenangan lama, terutama dalam kalangan penduduk Taman Ru yang telah berusia. Namun yang lebih penting, ia berjaya menyemarakkan semula semangat setia kawan dan kerjasama dalam kalangan mereka yang terputus hubungan hampir 3 tahun ekoran pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Apa yang pasti, kenangan di hari bahagia ini bukan sahaja menjadi memori indah buat Raja Sehari, malah ia turut kekal dalam ingatan setiap penduduknya.